Apa khabar kamu berdua? Sihat? Waalaikumsalam. Sihat Encik? Sihat. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan bertemu pada hari ini walaupun secara maya. Saya nak tanya, kamu berdua dah tengok video yang Puan Nur Aini send dalam grup WhatsApp tu? Sudah Encik? Afian Dah, tengok Cik. dah? Oh, Alhamdulillah, dua-dua dah tengok. Kita Sudah. semua dah tengok video tu. Saya tengok juga first dia cerita pasal burung kecil yang burung besar tu kan, dan video yang kedua tu dia cerita pasal ketam bekerjasama nak kalahkan helang tu. Tak apa. Tanpa membuang masa, kita teruskan kepada tujuan kita bertemu pada hari ini. Tidak lain dan tidak bukan kita nak berbincang ataupun mengulas tentang video tersebut yang Puan Nur Aini dah bagi tu. Saya yakin video tu banyak beri pengajaran kepada kita sebagai seorang siswa guru. Baiklah, saya rasa seeloknya kita mulakan perbincangan ini dengan mendengar pendapat daripada saudara Afif, kerana dia merupakan orang yang lebih berpengalaman di antara kita. Kata orang makan garam dulu lah katakan. Saya bergurau saja saudara Afif. Baiklah, pandangan kamu lah Hafiz. Apa yang kamu boleh ulaskan kepada kita semua tentang isi-isi penting yang terdapat dalam video tersebut? Pandai Encik Zin bergurau. Berdasarkan video tadi, saya dapat mengenal pasti bahawa terdapat dua jenis kerjasama dalam kumpulan, iaitu yang pertama, kerjasama dalam melakukan hal kebaikan. Sebagai contoh, kita dapat tengok cara sekumpulan ketam membuat satu strategi bagi menumpaskan seekor burung yang ingin memakan kumpulan ketam tersebut. Hal ini penting bagi ketam-ketam tersebut menyelamatkan seseekor nyawa ketam untuk terus hidup di kemudian hari. Mereka tidak memilih untuk berlawan secara sendirian dengan burung, namun memilih untuk membentuk satu pasukan yang jitu. Jika mereka memilih untuk berhadapan secara sendirian, sudah tentu ia akan menamatkan riwayat hidup mereka. Jika berbalik kepada realiti sekarang ini, hal ini mengajar pasukan eksekutif bagaimana berfungsi sebagai pasukan yang sangat berkesan dengan mengambil bahagian dalam pembinaan dan sokongan pelan strategi. Oleh itu, fata yang melibatkan setiap anggota pasukan dalam perancangan memperkukuhkan komitmen mereka untuk memenuhi matlamat dan objektif organisasi. Wah, bernas pandangan kamu Afif. Saya setuju dengan pandangan kamu tentang kepentingan menyusun strategi, kerana menyusun strategi ini juga bukan sahaja digunakan pakai untuk menewaskan musuh dalam perang, malahan terdapat juga dalam pembelajaran dan sebagainya. Baik, bagi pandangan saya pula tentang video ini apa yang saya peroleh daripada video ini ialah saya terinspirasi dengan sifat kesabaran seekor burung yang besar tu. Dia tetap tersenyum walaupun dia mengetahui rakan-rakan dia yang lain tak menyukai dirinya. Tapi dia tidak berputus asa juga untuk terus berkawan lah. Sikap begini juga amat penting bagi saya untuk hidup dalam mengelakkan daripada berlaku benda yang tak ini. Sebagai contohnya peperangan. Afif, kita dah dengar pendapat kita berdua. Mari kita sama-sama dengar pendapat daripada saudara Afnan pula. Silakan saudara Afnan. Pada pendapat saya, terdapat juga sisi negatif yang diperoleh daripada video tersebut. Sebagai contoh, kita tidak sewajarnya mengamalkan sikap asabiah dalam kehidupan. Sebagaimana yang kita tahu, sikap asabiah merupakan sikap berpuak dan hanya mementingkan kepentingan kelompok masing-masing. Dengan ini, perbuatan sekelompok burung tersebut haruslah kita hindarkan dari diri kita supaya tidak menindas kaum yang lemah. Selain itu, kita perlulah menerima setiap kehadiran orang baru di dalam kehidupan kita. Hal ini demikian kerana hubungan yang baik dapat menimbulkan rasa kasih sayang antara satu sama lain. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Dengan ini, janganlah kita lalai terhadap kehadiran setiap orang baru di persekitaran kita supaya kita dapat saling membantu ketika susah. Kerana bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Oleh itu, dapatlah kita kaitkan bahawa
Sebagai siswa guru yang berakhlak mantap, kita hendaklah bekerjasama dalam menjayakan sesuatu tugasan dan mengelakkan sikap mementingkan diri sendiri supaya kita dapat membangunkan suasana yang positif. Wah, sungguh padat ulasan kamu ya Afnan. Saya setuju juga dengan Afnan, dengan pandangan kamu. Seperti yang saya katakan tadi, untuk mengelak daripada berlaku peperangan, selain bersikap sabar, amalan berkelompok juga perlu dijauhkan daripada kehidupan kita. Baiklah, sebagai penutup pembincangan kita pada hari ini, saya ingin menyimpulkan ke semua perkara bahawa tidak kira sebagai seorang siswa guru atau tidak, sifat-sifat positif ni amatlah penting untuk diterapkan dalam diri supaya dapat melahirkan masyarakat yang harmoni. Bagaimana pula dengan kesimpulan kamu berdua ya? Kesimpulannya, sebagai seorang siswa guru di IPG, kita seharusnya saling bekerjasama dalam melakukan hal kebaikan dan bukanlah dalam hal kejahatan bagi tidak menjatuhkan mana-mana pihak, sejajar dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, iaitu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, yang membawa maksud dan saling tolong menolonglah antara kamu dalam hal kebajikan. Konklusinya, dapatlah saya rumuskan bahawa kita hidup di dunia ini haruslah saling melengkapi di antara satu sama lain dan mengamalkan persekitaran yang positif supaya kita dapat memperoleh kejayaan bersama-sama untuk menjadi seorang siswa guru yang berakhlak baik di mata masyarakat. Baiklah, itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.